Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Maksudnya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, takwa, pemeliharaan diri dan kekayaan hati. Hadis riwayat Muslim. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang kerana Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia Maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Tenangkan fikiran anda dengan Destinasi IKIM bersama Syafiq Saleh dan Mona Jasman. Bayangkan tidur malam anda dalam kesejukan penghawa dingin pada suhu 16 darjah Celsius tanpa sebarang selimut atau sarung kaki. Keadaan rakyat Syria dan Yaman lebih parah kerana suhu boleh mencecah sehingga negatif 10 darjah Celsius. Hulurkan sumbangan untuk memberikan mereka kehangatan melalui kempen Winter Appeal Keep Them Warm, Keep Them Alive. Hubungi 03-8926-3434. Fikir kemanusiaan, fikir Islamic Relief. Destinasi IKIM, Inspirasi Euforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami untuk waktu ini. Destinasi IKIM masih bersama Mona Jasman dan juga Syafiq Salah. Ya, selamat petang kepada anda. Syukur Alhamdulillah Mona. Kita berada di hari ini, hari Isnin, 11 Januari 2021 bersamaan 27 Jamadil Awal 1442 Hijriyah. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami untuk waktu ini. Dan teruskan kesetiaan anda, insya-Allah selepas ini sebentar sahaja lagi kita akan bersama rancangan baru untuk tahun ini, Vaksin Hati. Betul, kali kau kan hari ini episod kedua untuk kita mendengarkan perkongsian yang memberi semangat sebenarnya kepada kita sebab motivasi dalam hidup kita ni memang
perlunya sentiasa tanpa henti untuk kita highlight lagi perbincangan bersama dengan Tuan Fazli Aziz, kaunselor berdaftar merangkap pengasas bijak emosi. Ya, masih mencangkang tentang persediaan hati dan minda. Sebenarnya kita kena bersedia. Benda tu kita dah ada walaupun masalah ada. Itulah yang kata vaksin tu untuk apa sebenarnya? Vaksin walaupun ada penyakit tapi melemahkan penyakit itu. Tapi masih lagi kita hidup dengan penyakit tersebut. Tapi tak menyerang. Masalah keluarga juga atau masalah suami isteri yang mungkin ada selisih fahaman dan sebagainya. Memang ada sedikit masalah tapi kita nak vaksinkan supaya kita boleh hidup sama-sama dengan harmoni. Ya, istilah vaksin tu bukan hanya semata-mata digunakan waktu kita rasa perlukan mendapat perubatan ke kan, tapi sebenarnya kita adaptasikan perkataan vaksin itu supaya adanya penawar untuk hati, minda, jiwa kita sama-sama kita hayati dengan sebaik-baiknya insya-Allah. Dan kita akan laksanakan juga di perkongsian Facebook Live. Okey, anda boleh sama-sama tonton di situ di Facebook IKIM FM. Ada soalan, ada pertanyaan, boleh hantarkan ke talian WhatsApp konti 0112900404, juga letakkan soalan anda di ruangan komen Facebook Live IKIM FM. Dan pendengar terus setia bersama kami di Destinasi IKIM Inspirasi Inforia Islami. Betapakah
hidup ni, semuanya ada pasangan. Kiri dengan kanan, kopi dengan susu, bulan dengan bintang. Tapi, pasangan yang paling awesome ialah plan Smart Rate 1 Postpaid dengan telefon pintar 4G percuma. Yes, anda akan dapat telefon pintar 4G percuma serta data 370GB dengan melanggan plan Smart Rate 1 Postpaid hanya dari RM38 sebulan. Tunggu apa lagi? Layari rate1.com.my. Rate 1, back to basics. Buku terbitan IKIM Islam dan Pemeliharaan Biodiversiti memberi pendadahan kepada masyarakat untuk mengenali biodiversiti dan memahami hubung kait biodiversiti dengan kelangsungan hidup manusia di atas muka bumi serta kelestarian alam sekitar. Kupasan buku ini diterapkan dengan elemen pendekatan Islam bertujuan memberi kesedaran kepada masyarakat tentang aspek kelestarian alam sekitar dan biodiversiti yang menjadi sebahagian daripada tuntutan agama yang wajib dijaga dan dipelihara sebaik mungkin. Dapatkan buku dengan tawaran diskaun yang menarik di www.ikimniaga.my atau hubungi 03 6204 6389 atau 388 untuk maklumat lanjut. Dengarkan IKIM, Inspirasi Inforia Islami di Kuantan Pahang 89.6 FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Setia Kefahaman Islam Malaysia. Masih bersama Destinasi IKIM pada waktu ini bersama saya Mona Jasman dan juga Syafiq Salah. Alhamdulillah. Selamat petang kepada anda. Syukur Mona, kita dapat lagi bertemu dalam ruangan petang ini menerusi di Destinasi IKIM. Dan juga terima kasih kepada anda yang sentiasa mengikuti kita seawal pagi tadi sehinggalah waktu ini. Masya Allah. Kita teruskan lagi bicara kita. Pada petang ini, kita nak bersama lagi untuk episod kedua ni. Dalam tahun 2021 iaitu rancangan Vaksin Hati. Ya, Alhamdulillah. Dan untuk waktu ini bersama tetamu insya-Allah pada petang ini. Bersama Tuan Ahmad Fazli Abdul Aziz atau dikenali dengan Tuan Fazli Aziz di talian pada waktu ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Tuan? Tapi dengan Mona saya nak cakap Arab sikit. Kaifa haluki? Alhamdulillah bikhair. Kaifa haluka anta? Ana bikhair. Wa Syafiq, kaifa haluka? Bilkhair. Masya-Allah. Dia dah belajar dah. Terima kasih Tuan Fazli. Masih lagi bersama kita pada petang ini. Alhamdulillah. Dan kita sebenarnya tak sabar-sabar nak dapatkan lagi apa yang boleh sama-sama kita vaksinkan hati kita. Maksudnya apa? Penawar hatilah kan. Kita dekat mana-mana pun hari ini kalau kita berada dengan sesiapa sekalipun di tempat kerja, di rumah, kita kena ada penawar untuk hati. Minda kita ni macam mana kita nak tenang-tenang, rehat-rehat. Sebab apa? Orang yang tenang, orang yang akan menang. Betul kan Tuan? Betul. InsyaAllah. InsyaAllah. Dan untuk makluman para pendengar, kita membawa secara langsung di FB Live IKIM FM pada waktu ini untuk pertanyaan soalan. Boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 0112900404 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM. Betul. Jadi untuk petang ini Tuan, kita nak sambung lagi dengan tajuk kita iaitu persediaan hati dan minda. Dan bagaimana fokus kita pada kali ini Tuan? Kalau hati dan minda ni bukan kata saja kita nak guna untuk peperiksaan sahaja. Kalau tanya dekat pelajar kan. Tapi dekat orang-orang kat rumah kita ni, orang rumah. Kalau lelaki apa? Lelaki rumah ke apa? Lelaki rumah. Apa? Tukang rumah. Dia tukang buat rumah. Okey, membina rumah ya. Ya Tuan. Silakan Tuan. Silakan untuk mukadimah ni silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik, terima kasih DJ Mona, terima kasih DJ Syafiq, terima kasih kepada semua pendengar IKIM yang setia kan. Setelah divaksin pada episod pertama, hari ini kita sambung lagi vaksin kita. Insya-Allah untuk dengan tajuk ataupun fokus kita mengenai dengan persediaan hati dan minda kan. Dan kalau siapa masih ingat, saya kongsikan pada sesi yang lepas kita bercerita tentang persediaan ni penting. Kenapa penting? Kerana untuk kita berdepan dengan the worst case scenario dalam hidup kita. Macam saya suka ulang balik analogi ni kan. Analogi orang yang berpayung kan. Tengok ramalan cuaca, hari nak hujan, kita pegang payung, kita bawa payung. Okey. Dan yang paling best, kalau hujan apa berlaku? Emosi kita tetap tenang, tetap stabil, tetap okey, ada masalah sebab kita sudah bersedia. Tetapi yang jadi masalah, bila kita tidak pernah bersedia, kita tak pernah terfikir yang hari akan hujan dan apatah lagi membawa payung. Kan?
So itu sebenarnya yang akan menyebabkan bila berlaku sesuatu hujan, kita akan terkejut, kita akan menyesal, kita rasa rugi, kita rasa kita dah habiskan masa dan sebagainya. So begitu juga sebenarnya kalau kita berbincang tentang rumah tangga. Kan kita bincang tentang rumah tangga, persediaan mental dan emosi ni penting. Dan kalau ingat kita cerita yang pertama dulu, kita cerita tentang hati. Okey, iaitu berkenaan dengan niat, membetulkan niat kerana perkahwinan. Kita kahwin kerana apa? Untuk apa? Saya suka ulang balik, saya sebut siapa yang belum dengar kan. Antara kahwin dan tak kahwin, mana lagi best? Jawapan dia memang tak kahwin lagi best. Tapi kenapa kita kahwin? Nah, sebab itulah yang Allah suruh, sebab itulah yang sunnah Nabi Muhammad SAW, dan banyak kelebihan bila kita berkahwin. Okey, yang kedua hari ini saya nak kongsikan hari ini. Persiapan minda kita. Apa dia? Pasangan yang kita kenal sebelum kahwin dan selepas kahwin, biasanya, kebiasaannya, secara majoritinya berbeza. Beza apa pula? Ada lain-lain ke? Ada berubah ke ni? Kan? Wajah tak berubah. Kalau berubah pun mungkin saiz je lah kan. Sebab hati tenang, makan secik. Kan. Awal perkahwinan, macam saya dulu pun memang saya masa awal kahwin, saya lagi seling daripada Syafiq. Allah, kan. Saya boleh kemukakan banyak bukti-buktinya. Ya, Alhamdulillah. Allah. Tapi setelah 12 tahun saya berkahwin, ini saya sebenar saya sekarang lah. Itulah ada perkembangannya. Okay. Tapi yang saya nak cerita tentang perbezaan yang sebenar, ini bukan perbezaan dari segi fizikal, tetapi perbezaan dari segi sikap, attitude, karakter, perbezaan dari segi perangai sebenarnya. Supaya apa? Kenapa kita kena kata, kita daripada awal lagi kita kena tanam bahawa pasangan kita ni berbeza, supaya kita tak terkejut. Supaya kita tak terkejut. Okey, baru-baru ni saya ada satu pasangan, bukan pasangan, ada seorang isteri yang mengadu pada saya. Dia kata dia kenal orang ni, dia kenal dalam tak lama, dalam 3 bulan lebih kurang macam tu, dan dia jatuh hati. Kenapa? Kerana orang ni adalah seorang yang boleh dikatakan ustaz lah, walaupun dia bukan ustaz, tapi baik, orang yang baik. Kan? Bila datang ke rumah semayang Jumaat jadi imam, datang rumah maksudnya nak berkenalan dengan keluarga. Kan? Jadi expectation dia, orang ni baik, dia nak bahagia. Dia kata ini adalah orang yang insya-Allah kalau kahwin dengan dia ni, jadi orang yang baik, insya-Allah dia ada agama, insya-Allah okey. Tapi selepas kahwin apa berlaku? Selepas kahwin, rupa-rupanya lelaki ni panas baran. Allah. Panas baran. Lelaki ni panas baran. Bila dah kahwin, kemudiannya kantoi pula berzina kat luar. Allah. Banyak kes. Ini saya ambil the worst case scenario lah, mana kes yang besar lah, yang berat kan. Tapi maknanya saya nak cerita tentang kenapa dulu lain, kita nampak dia lain. Takkan selepas kahwin ni lain kan? Apa masalah dia, apa punca dia? Jadi bukan saya nak suruh macam ni, bukan saya nak kata okey sebelum kahwin semua kena anggap semua lelaki macam tu, ataupun kita anggap semua orang perempuan mesti teruk berangai bila. Tidak. Tetapi bersedia dengan kemungkinan kita akan berjumpa dengan perangai-perangai sebenar yang selama ni kita tak jumpa. Kan, yang selama ni kita tak tengok, yang selama ni kita tak nampak sebab apa tengah bercinta. Contohlah kan. Itulah kata apa? Jadi cinta buta bila kita tengok kat luar. Cinta itu buta. Maksud mana? Okay. Kan orang yang cinta tu buta kan macam mana ni? Cinta tu. Memang orang buta pun bercinta. Kan. Okay, cinta itu buta. Saya nak ambil contoh macam ni sebelum kita pergi lebih detail pada topik ni kan. Kenapa kita kata cinta itu buta? Sebab cinta tu tak buta, tapi yang membutakan cinta, yang membutakan kita adalah cinta. Cinta tu membutakan kita. Okey, kenapa jadi begitu? Dia begini. Emosi dengan rasional dia berkadaran songsang. Macam mana pula berkadaran songsang tu kan? Okey. Katakan ini emosi, ini rasional. Tengok tangan Cik Fazli macam bunga puyuh pula dalam ni. Okey. Okey. Kalau emosi tengah tinggi, rasional akan rendah. Kalau rasional tengah tinggi, emosi akan rendah. So, dia masalah orang bercinta. Masalah orang bercinta ni adalah apabila emosi dia tinggi. Dia sangat sayang. Dia sangat orang kata apa, jatuh hati, dia sangat suka, kan? Sehingga bila orang datang dekat dia kata, kau jangan, mamat tu memang dah terkenal dengan kaki playboynya. Contoh. Tapi dia tak nampak sebab rasional dekat sini. Rasional kat bawah. Kita boleh sebut macam tu pada dia sebab kita rasional tengah tinggi, emosi kita tengah rendah.
Sebab itu kita kata cinta tu buta sebab kita pandang dengan rasional. Dia pandang dengan emosi. Tak kisahlah, memang dia kaki pukul, tapi bila dia kahwin dengan aku, insya-Allah aku nak ubah dia jadi orang baik. Contoh. Tapi bila bercinta rupanya dia jadi mangsa, kena pijak dan sebagainya. Contoh. Okay. Nah, sebab apa? Dia emosi tadi dia tinggi, rasional tengah rendah. Sebab tu bila saya buat kursus-kursus tentang pengurusan emosi, saya selalu cerita tentang emosi. Emosi ni konsep yang mudah saya kata macam ni. Kita emosi ni bagus. Semua orang ada emosi. Tak kisah emosi positif ke negatif. Sedih bagus, gembira bagus, seronok bagus, kecewa bagus. Itu adalah emosi yang Allah berikan pada kita ni. Semua ada kelebihan. Cuma apabila emosi kita ni tidak terkawal, berada dalam keadaan terlalu ekstrim, ini bahaya. Contoh, gembira. Kalau terlalu gembira pun bahaya. Kan, cinta. Terlalu mencintai pun bahaya. Sebab itu bila terlalu mencintai, saya bagi contoh, kenapa berlaku love scam? Kenapa berlaku love scam? Love scam ni berlaku, dia mula dengan apa? Modus operandi. Dia mula dengan menawan hati, memenuhi dulu keperluan emosi tu supaya rasa cinta. Bila cinta tu makin tinggi, rasional makin rendah. Tolong bantu saya perlu ke 500,000. Jangan bagi. Lepas dah bagi hilang. Sanggup. Jadi sebab tu kita nak cerita hari ni tentang kenapa berbeza sebelum dan selepas. So, bila kita ada pemahaman macam ni, insya-Allah kita akan bersedia dan kita tak terkejut sangatlah. Ya, insya-Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Tuan Fazli untuk mukadimahnya ini, dan kita waktu ini kita berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami. خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا الله Engkau Tuhanku, tiada Tuhan selain Engkau ciptakan aku dan aku hamba-Mu, dan aku berada dalam janji-Mu menurut kemampuanku. Aku berlindung dengan-Mu daripada kejahatan yang kulakukan. Aku sedari nikmat-Mu kepadaku, dan ku sedari akan dosa-dosaku. Ampuni aku, kerana sesungguhnya tiada yang dapat mengampunkan dosa kecuali Engkau. Penyampai berkaliber, Assalamualaikum junjungan Nabi Muhammad SAW. pengisian bermutu, inspirasi, inforia, Islami, semuanya di IKIM. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, masih bersama kami pada waktu ini Destinasi IKIM bersama rancangan Vaksin Hati. Ya, kita masih lagi bersama dengan tetamu kita di talian Skype waktu ini. Tak lain tak bukan, untuk tetamu kita hari ini mungkin ada yang baru saja buka radio, tiba-tiba tengok Tuan Fazli kita ni. Beliau merupakan kaunselor berdaftar dan juga pengasas bijak emosi. Dan hari ini fokus kita nak bercerita tentang persediaan hati dan minda. Di bahagian kedua fokus nak
tengok dan juga lihat bagaimana perasaan kita antara suami isteri itu yang tuan nak fokuskan. Namun di awal tadi tuan ada sebutkan berkaitan dengan emosi, perasaan dan semua orang ada perkara tersebut. Dan bila letakkan persepsi dalam rumah tangga, ada berlaku juga disebabkan kesilapan, kesalahan kerana emosi perasaan kita. Jadi macam mana ni tuan? Adakah rumah tangga ni kena perfect 100% ke macam mana kan? Sebab dengan ustaz kata kita ni kena lengkap-melengkap. Kalau isteri masak kurang garam, suaminya pergi tambah. Sedap kan? Bukan isteri masak, suami makan Amboi. Kan? Suami tolong basuh baju, isteri sidaikan, betul? Itu suami lipat. Masya Allah. Silakan tuan. Itulah banyak perbezaan sebenarnya sebelum dan selepas. Itulah yang bila masuk alam rumah tangga tu terkejut. Lain je. Macam mana tu tuan? Silakan. Dia lah sebab tu kita kenal mula-mula dulu kan. Harapan kita berbeza. Kan kita harap dia yang boleh membimbing kita, kita harap dia lah yang boleh bantu kita, kita harap dia lah yang akan melengkapi hidup kita. Tapi bila dah kahwin, lain ni. Jadi itu yang menyebabkan kecewa. Saya bagi contoh macam inilah. Sebab kita, kenapa saya kata saya bawa dua episod ni persediaan hati dan minda ni, sebab saya nak merendahkan ekspektasi supaya kita tak kecewa sangat. Dia macam inilah, contohkan Syafiq exam. Syafiq lagi contoh dia. Kan? Bila jawab exam, dia punya dah hasil daripada jawapan tu, bila jawab tu kita confident dapat 4 flat. Kan? Kita dapat 4 flat. Boleh ni kan. Contoh, macam tu. 4.0. Dia ini boleh 4 flat ni. Sekali dapat 3.8. Kecewa tak? Mesti rasa, sebab kita dah yakin kan kita dapat benda tu. Bila tak dapat, mungkin rasa macam rasa kecewa lah kan, sebab kita target 4.0 dapat 3.8. Tapi orang 2.9 bila dapat 3.8, ya Allah, seronoknya, syukurnya. Tak expect. So itu sebab tu penting untuk kita urus harapan kita, kita urus especially urus harapan kita sendiri terhadap pasangan kita. Jadi kenapa berlaku perbezaan sebelum dan selepas kahwin? Pertama, kita tengok kenapa. Kemudian baru kita cari apa yang boleh kita buat. Kita cari punca dulu kenapa. Sebab pertama, sewaktu kita kenal, apa yang terpamer bukan karakter sebenar sepenuhnya. Saya tak kata 100%, tapi sebahagian kemungkinan bukan karakter sebenar. Kenapa saya kata macam tu? Contoh, kan ada setengah orang dia bila berjanji dengan bakal pasangan, janji pukul 9, 8.30 dah sampai. 8.30 dah sampai. Kenapa? Satu, emosi dia tak sabar-sabar nak jumpa. Yang kedua, kita akan tend to menunjukkan sifat kita yang baik. Dia begini, sebab tu belum kahwin, sebab kita nak menawan hati pasangan. Nak menawan hati pasangan. So apa yang kita buat? Kita akan buat semua benda-benda yang bakal pasangan kita suka. Jaga hati, datang awal. Sedap, kita bagi sedap bagi makanan, suka belanja makan. Betul. Jadi kita akan buat semua benda-benda yang kita rasa boleh menawan hati dia. Sebab tu macam saya cerita minggu lepas kan, mak rempit kalau nak mengorak anak imam pun belajar mengaji. Kan? Sebab apa? Nak menawan. Jadi disebabkan masih lagi belum dapat, dia akan tunjukkan karakter-karakter sebenar. Tapi ada juga orang yang menunjukkan karakter sebenar sebelum kahwin. Saya bagi contoh. Saya pernah dapat satu kes. Dia tanya Cik Fazli, macam mana saya nak buat? Saya nak teruskan atau tidak? Dia hantar gambar tangan dia lebam. Maknanya, sebelum kahwin ni, tangan dia lebam. Sebab saya cerita benda, sebab budak-budak di luar sana, ramai remaja di luar sana, dia yang tak sangat menjaga agama lah. Jadi mengikut perasaan. Jadi sebelum kahwin pun dah tangan dah lebam-lebam. Saya kata, what will happen kalau apabila kamu kahwin nanti? Rasa boleh ubah tak? Saya tak bagi jawapan. Saya tak kata, dia ni mustahil akan berubah. Tidak. Tapi saya kata, you fikir sendiri. You rasa dia boleh berubah tak? Sebab kebanyakan, macam kita sebut tadi lah, bila emosi membutakan rasional, kan? Kita nampak, maknanya belum kahwin pun bergaduh baling barang. Agak-agak bila lepas kahwin, bila bergaduh baling bunga tak? Takut baling kuali nanti. So saya selalu tanyakan soalan-soalan sebegitu supaya kita buka balik minda kita. Jadi pertama, maknanya bukan karakter sebenar. Jadi bila kita tahu karakter sebenar? Bila duduk bersama. Sebab apa? Bila duduk bersama, orang dah tak boleh berlakon. Kalau nak berlakon jadi baik pun berapa lama boleh berlakon. Jadi satu. Jadi maknanya bila duduk bersama, tinggal bersama, kita akan dapat lihat karakter yang sebenar. Sebab itu bila kita faham dalam kepala kita sebelum kahwin, lepas kahwin
pasangan aku ni mungkin sedikit berbeza, mungkin bukan perangai sebenar, mungkin kita akan jumpa perangai sebenar. So bersedia. Okay. Bila bersedia, tidaklah kita sakit sangat. Okay. Itu satu, yang pertama. Yang kedua, suasana dah berubah. Suasana berubah. Dulu suasananya bujang. Dulu tak ada tanggungan. Dulu kalau keputusan kita hanya melibatkan diri kita, tidak melibatkan orang lain. Tapi sekarang tidak. Keputusan kita, kalau kita suami, keputusan kita akan melibatkan isteri. Akan beri kesan pada isteri. Betul, kita ada kuasa itu. Betul. Tapi, sebarang keputusan kita akan memberi kesan pada diri juga. Ataupun kita isteri. Dulu kita boleh buat keputusan sesuatu. Tapi sekarang tak boleh. Keputusan kita akan mesti melibatkan suami. Mesti dapat kebenaran suami. Mesti dapat persetujuan suami. Kan? Jadi, dia berbeza. Jadi, tekanan akan ada, kita dah tak sebebas dulu untuk buat keputusan ataupun nak melakukan sesuatu. Jadi, sebab itu, kita akan rasa, dia akan berbeza. Bila tertekan, kan, kesan, bila ada kesan, dia tertekan, bebanan. Contoh, suami dulu mungkin sebelum kahwin, dia hidup sendirian. Bila hidup sendirian, jadi nak buat apa tak ada masalah. Tapi bila pertambahan dari sudut bebanan financial bertambah, yang ini bertambah, kan. Jadi apa pun dia kena fikirkan juga orang sebelah. Jadi bila fikirkan sebelah, bila contoh ada masalah dengan kerja pula, dia akan jadi stres. Bila jadi stres, emosi dah tak stabil. Kan? Emosi tak stabil di rumah. Jadi oleh sebab itu suasana sudah berubah, jadi kita kena bersedia. Kita kena bersedia dalam keadaan bahawa suasana dah tak macam dulu. So kita kena develop suasana baru dalam rumah tu. Kita kena develop suasana baru dalam rumah tu. Sebab tu saya bagi contoh macam ni. Ada orang, contoh kan, ada kes-kes yang saya handle. Dia kahwin lambat. Umur 35, 36 baru kahwin. Perempuan lah, especially. Dia ada kerjaya sendiri dah. Jadi bila berkahwin, dia tak selesa. Dia rasa terbeban, dia rasa tak tenang, rasa tak boleh. Dia rasa dia sangkut, banyak sangkut sebab berkait dengan pasangan. Kan? Jadi akhirnya dia mohon cerai, ni tak cerai. Sebab apa? Dia rasa dia tak boleh. Dulu hidup dia tak payah jaga hati orang. Tak boleh nak sesuaikan diri dengan keadaan. Rasa terbeban. Tak boleh adapt. Jadi sebab tu kadang-kadang contoh orang tanya saya kan, elok tak kalau saya umur dah macam ni saya nak kahwin? Saya kata saya tak ada jawapan yang khusus, tapi kena check diri sendiri. Kesesuaian, boleh adapt balik ke tak? Boleh ke tidak? Sebab tu ada orang bila dia dah lama dan membujang, bila nak kahwin dia lebih selesa hidup membujang tu terus. Sebab tu tak nak fikir pasal kahwin dah. Sampai satu tahap umur. Sebab apa? Dia sudah berada pada tahap yang selesa lah. Okey. Itu yang ketiga. Ada masa lagi? Lagi sikit. Tuan, silakan. Tak buka apa, tangan duduk gini-gini tengah semangat ni kan, jadi kena tanya juga, saya tak sudah setahun. Boleh tuan, sila. Okey. Yang keempat, yang ketiga, perasaan, emosi ni satu yang kita kena ingat. Keterbiasaan membunuh perasaan. Ataupun saya suka sebut alah bisa tegal biasa. Okey. Keterujaan sebelum kahwin, dia agak sukar untuk dikekalkan selepas kahwin. Sebab apa? Sebab dah biasa. Saya bagi satu contoh lah. DJ Mona suka tak minum minuman coklat? Suka. Baca. Okay. Kan coklat ais dicampur dengan susu full cream, kan? Campurkan susu full cream, dia tabur sikit atas tu coklat, dia akan sebut coklat dia. Sedap. Sedap. Lemak rasanya. Syakib punya huraian tu dahsyat. Itulah. Dia yang suka. Kena petang-petang ni pula kan. Alamak kan. So, bayangkan contoh. Air yang sama diminum 5 kali sehari. Selama 5 bulan ataupun 6 bulan. Ataupun kita ambil sampai 3 tahun. Apa perasaan? Muak juga. Betul. Lama-lama kita memang walaupun sedap kan, tapi rasa macam tak muak lah. So inilah benda yang sebenarnya saya kata sebelum kita kahwin memang kita sebab jumpa jarang-jarang. Bukan jarang-jarang, jumpa pun bukan tinggal sekali kan, jumpa lepas tu balik, jumpa terpisah. Makan pun ada makan sama tak. Tapi bila dah duduk hari-hari, dah menghadap hari-hari, kan, dah menghadap hari-hari, keterujaan tu mungkin akan berkurangan sedikit sebanyak berkurang. Kalau kita tak buat sesuatu untuk membongkar balik emosi, itu semakin lama semakin tawar, semakin relax. Dan bahkan kadang-kadang, maaf saya sebut, setengah-setengah pasangan bila dah lama kahwin, kalau sembang dengan pasangan dia hanya bercakap tentang fakta dan data. Emosi tak ada dah, fakta dan data. Anak satu pergi ambil. Malam nak makan apa? Esok macam mana? Malam makan apa?
Benda sayur dah beli. Nak masak bila? Ni dah Makan bayar, apa? ni dah bayar. Macam tu je. Jadi itulah itu antara punca-punca yang sebenarnya kenapa pasangan kita berbeza dan sebelum dan selepas. So apa nak buat? Jangan ke mana-mana. Kita bincang selepas ini. Ya, InsyaAllah. kena setia bersama kita dalam Vaksin Hati. Ya. Kejap lagi bagaimana kita nak tahu apa step dia, apa yang perlu kita bertemu, berjumpa ataupun kita perlu ketengahkan apabila bertemu dengan situasi yang sebegini. Betul. Apa solution ni sebenarnya bila kita dah tahu dan sedar apa yang berlaku di rumah tangga kita kan. Dan untuk waktu ini para pendengar, kita berehat seketika, kita akan kembali selepas ini. Untuk anda boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 0112900404 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM. Ya, kita rehat seketika, jangan ke mana-mana, kekal setia bersama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Sentiasa bersama berkongsi info terkini. Pastinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Siapakah dia insan yang paling mulia dibandingkan dengan para anbiya dan para rasul? Nabi-nabi dan para rasul juga bekerja. Nabi Adam alaihissalam bertani. Nabi Ibrahim menjual pakaian. Nabi Nuh dan Nabi Zakaria adalah tukang kayu. Nabi Idris alaihissalam adalah seorang penjahit baju. Nabi Musa alaihissalam adalah pengembala. Dan riwayat menyebutkan tidak ada Nabi dan Rasul melainkan mereka itu mengembala kambing sebagai suatu perusahaan. Kerana itulah Nabi Daud alaihissalam sendiri difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa 'allamnahu san'ata labusin lakum lituhsinakum min ba'sikum fahal antum syakirun. Dan telah kami ajarkan kepada Nabi Daud untuk membuat baju besi untuk kamu sebagai memelihara kamu dalam peperanganmu, maka hendaklah kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul yang paling unggul dalam memberi contoh kepada yang lain juga adalah seorang pengembala kambing di awalnya dan seorang peniaga yang sangat berjaya. Dengarkan IKIM 106.2 FM di Johor Bahru. Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah masih bersama kami pada waktu ini untuk rancangan Vaksin Hati. Betul. Kita masih lagi bersama dengan tetamu kita di talian Skype waktu ini. Kita ada yang berbahagia, Tuan Fazli Aziz, merupakan kaunselor berdaftar dan juga pengasas bijak emosi. Hari ini kita cerita macam mana persediaan hati minda kita. Fokus kita masuk sikit ke dalam rumah tangga kita, suami isteri kan. Dan bagaimana hari ini kita nak uruskan minda kita. Dan kalau kita lihat semula Mona, pada episod yang lepas, episod pertama kita, Tuan Fazli pernah berikan kepada kita bagaimana kita nak susun skrip hati. Rupanya hati pun kena ada skrip kan Tuan? Dan Tuan, bagaimana pula dengan minda kita? Pasti juga kena susunkan skripnya. Seperti kita setkan dalam mind kita, insya-Allah kalau kita bersama dengan pasangan yang macam ni, tak adalah terlalu berharap tertinggi seperti apa yang Tuan sebutkan tadi kan. Uruskan harapan tu dengan sebaik mungkin. Ya. Bila kita expectation tinggi, itulah yang jadi kecewa dan kita tak nak jadi macam tu. Kita kena dalam dunia realiti. Ya, dan Mona, Tuan dah berikan kepada kita tadi bagaimana persepsi solusi dia punya isu-isu dia. Sekarang kita nak tahu Tuan, bagaimana kita nak berhadapan dengan perkara-perkara sebentar tadi yang Tuan sebutkan tu. Ya, silakan. Okey, baik. Tadi kita dah tengok dah punca-punca kan. Kenapa berlaku perbezaan sebelum dan selepas kahwin kan. Dan biasanya bila saya sebut bila kita cerita tentang perbezaan sebelum dan selepas ni, ramai orang ingat alamak itu cerita orang belum kahwin. Saya dah kahwin, tak perlu fikir. Tak, sebenarnya perubahan tu berlaku dia gini. Orang tanya saya kan, berapa lama kita nak kenal pasangan kita? Saya kata kenal pasangan kita kenal pasangan kita ni sebenarnya adalah satu proses sepanjang hayat selama kita hidup. Dia bukan orang kata 5 tahun kita kenal pasangan, kita akan faham. Tak. Bukan saya kata langsung tak faham, tidak. Tapi proses mengenali pasangan, dia akan mengambil masa sepanjang hayat kita hidup. Kenapa? Sebab manusia berubah. Dulu lain. Kan? Masa awal berkenal lain. Kemudian makin bertambah umur lain. Okey. Kemudian daripada berdua saja, bila ada anak dah lain. Bila anak dah masuk sekolah rendah lain. Bila anak dah masuk sekolah menengah pula lain. Anak masuk universiti pula dah lain. So, berubah, dia kan berubah. Dulu kita suka makan ni, tapi bila lama-lama kan macam dah kenal benda baru, makan benda baru pula. So dia berubah. So jadi apa yang kita nak kena buat,
supaya kekecewaan kita tidak terlalu tinggi, bahkan kita boleh mengurus kekecewaan dan menjadikan ia satu yang positif. Okey, yang pertama apa kita kena buat? Kita kena belajar menerima. Okay. Kenapa saya gunakan perkataan belajar menerima? Bukan menerima perubahan pasangan. Tidak, saya kata belajar menerima. Kenapa saya kata belajar menerima? Sebab dia adalah satu proses. Kita nak terima seseorang, kita nak terima sesuatu benda baru, kita akan ambil masa. So, dalam proses mengambil masa, kan, apa yang kita kena betulkan? Macam Syafiq sebut tadi lah, skrip hati kita kena betulkan. Ya Allah, tak sangka rupanya dia macam ni. Tapi tak apa, Ya Allah, kau temukan aku, kau jodohkan dia dengan aku ni bukan kebetulan, tapi adalah ketentuan kau. Mesti ada sesuatu yang baik yang kau jodohkan aku dengan dia. Jadi itu yang kita belajar. Itu yang kita akan pujuk diri kita untuk belajar menerima. Okey. Tapi ada orang kata juga, takkan nak belajar terima saja, habis orang tu tak berubah. Okey. Okey. Dia mesti dua-dua pihak. Pertama, orang sebagai contoh, sebagai isteri atau suami, kita kena belajar menerima kekurangan pasangan. Tapi tidak bermakna kita redha dengan kekurangan dia. Tidak bermakna kita biarkan. Kan? Tidak bermakna kita biarkan. Bahkan kita mungkin tegur. Okay. Bila tegur pula, kita tengok cara tegur bagaimana. Kan? Cara tegur bagaimana. Ada orang, contoh, dia kata dia nak tegur pasangan, tapi hakikat sebenarnya dia malukan pasangan. Kan? Sebab apa? Cara yang tak betul. Kan? Saya, contoh, bercakap pasal teguran. Saya suka ibaratkan macam ni. Kan? Ada orang, bila dia tegur, dia kata orang tu nak jatuhkan maruah dia. Saya kata tak. Tegur ni ibarat orang baling buah. Okey, orang baling buah-buahan kat kita kan, buah anggur, buah apple, buah oren, buah durian, janganlah durian. Jangan buah lain. Baling sambut elok-elok buah. Okey, bila orang baling buah, apa yang kita buat? Kita sambut dulu. Sebab ada orang, bila orang baling buah, dia tepis. Okey. So bila dia tepis, dia dapat makan tak? Tak dapat. Okey. Tapi saya cadangkan apa yang kita buat? Kita sambut dulu. Orang baling sambut. Kumpul letak dalam satu bakul. Kemudian baru kita tengok dalam bakul tersebut, kita ambil buahnya. Okay, buah ni elok ke tidak? Oh, elok ambil. Buah ni elok tak? Buruk, buang. Kan? Kita pilih lah. Barulah kita pilih. Tapi syarat dia kita sambut dulu baru kita pilih. So, akhirnya kita dapat menikmati buah yang elok. Buah yang tak elok, buanglah. Sebab tak semua teguran kena pun. Tak semua teguran tepat. Tak semua teguran pun sebenarnya berniat teguran. Bahkan ada orang yang nak mencederakan emosi kita dengan teguran. Kan? Okay. So, macam tu. Jadi, sebagai pasangan, bila pasangan kita tegur kita, ingat, persepsi kita tanda, apa ni, kita kena betulkan mindset kita. Bila pasangan tegur kita, tanda dia sayang. Kan? Mana yang lebih kita suka? Contoh, pasangan kita tegur kita atau pasangan kita ignore kita? Buat tak tahu. Lebih baik tegur, ada juga respon kan? Boleh juga bincang-bincang, minum-minum ke? Betul. Contohkan mak ayah kita sebagai anak. Mana lebih kita nak antara mak ayah marah kita ataupun mak ayah buat tak tahu langsung. Itu kau lah nak buat apa? Kau nak makan ke? Kau nak pandai-pandai lah. Aduh. So kalau kata mak ayah tak bagi respon kan, kita rasa kan, ya Allah, jauh di hati. Kan? Itu yang sepatutnya kita rasa lebih risau. Kan? So sama juga dengan pasangan. Jadi bila pasangan tegur kita, jadi kita kena buka minda kita. Ya Allah, dia tegur ni sebab dia sayang aku. Kalau dia tak sayang, tak tegur. Buat apa tegur kan? Sebab itu kalau kita tengok orang bergaduh, dia tak bercakap. Orang bergaduh, dia kurang bercakap. Sebab itu dia hanya bercakap tentang fakta dan data. Tiada lagi perbincangan tentang emosi. Okey. Baik, itu yang menegur. Yang kedua, orang yang ditegur belajar mengubah. Belajar ubah. Belajar untuk ubah diri kan. Sebab yang ditegur bukan, biasanya orang tidak tegur benda yang baik, orang tegur benda yang tak baik. Jadi terbuka menerima teguran walaupun suami. Cuma ada kaedah lah, kalau isteri nak tegur suami, ada kaedah. Bila hikmah dia mesti ada. Cara. Yang tu kita masuk topik-topik kemudian lah. Macam mana nak tegur suami, macam mana suami nak tegur isteri. Jadi dua benda yang pertama dulu, iaitu belajar menerima dan juga belajar mengubah. Okay. Yang kedua, benda ni sebenarnya kalau saya cerita, semua orang dah tahu, tapi tak semua orang boleh buat. Tak semua orang sanggup buat. Apa dia? Duduk dan bincang. Kan? Dia ada meeting ya. Duduk dengan pasangan. Apa ni? Contoh sebagai suami, yang duduk sekejap, abang nak bincang sikit. Abang nak cakap sikit. Kan? Abang rasa benda ni kita kena buat sesuatu. Abang tahu sayang
sayangkan abang pun sayangkan saya. Kan? Dan sebab tu abang kahwin dengan saya. Cuma boleh tak kita bincang sikit, ada benda yang abang tak suka saya yang buat. Nampak tak perbincangan tu? Kita nampak, walaupun ini saya bercakap seorang je lah kan. Tapi sebagai pasangan, bila dia dengar macam tu, dia tahu bahawa teguran ini tujuan dia kasih sayang, tujuan dia nak membahagiakan antara satu sama lain, supaya kita dapat menikmati perasaan bahagia dalam rumah tangga. Tujuan dia. So bila kita faham tujuan, cara tadi pun automatik akan meresap dalam hati. Kan? Ni dia, saya nak bincang dengan awak. Apa ni? Dia bukan, dia tak sebut pun saya nak bincang. Dia tegur-tegur, abang ni kenapa buat benda macam ni? Abang ingat apa ni? Awak ingat saya kerja, balik kerja ni, saya nak rehat-rehat, awak dah lah, apa ni, rumah saya bayar, dia bayar. Abang tak pernah fikir tak pasal saya? Contoh. Kan? Jadi itu bukan perbincangan. Kan? Itu memang kalau kita kata dalam bahasa yang mudahnya memang memberontak je lah. Gaduh nanti. Aduh. So, duduk dan bincang ni, dia kena duduk betul-betul, duduk dan bincang. Communicate balik. Okey. Abang, apa ni, saya tak suka lah abang buat macam ni. Kan? Sebab saya dulu masa ayah saya besarkan saya, ayah saya tak ada buat macam ni dekat mak. Jadi saya susah nak terima. So betul benda macam tu. Kadang-kadang dia especially Syafiq, Mona, kadang-kadang dalam rumah tangga jangan anggap benda kecil kekal kecil. Jangan anggap benda kecil kekal kecil. Tidak. Dalam rumah tangga, kalau saya nak cerita tentang belon emosi, dia akan terkumpul. Yang terkumpul ni yang bahaya. Contoh. Suami tak suka isteri buat muka di depan mak mertua. Ataupun bila tanya tak nak jawab. Sebab apa mengajuk? Depan mak mertua. Belakang tak kisahlah, nak buat macam mana pun tak kisah. Tapi bila depan mak mertua, tolong jaga air muka. Kan? Tapi contoh, bini buat 2-3 kali, asyik buat. Kita nampak sekali tu kan. Kita nampak macam alah, tak ada apa pun, biasa je. Tapi itulah yang terkumpul. Bila bergaduh nanti dia akan ungkit lah. Awak tahu tak, awak buat muka macam tu, saya sakit hati. Sakit hati tu dipendam, disimpan. Itulah yang menyebabkan jadi tawar hati. Okay? Tawar hati. So, yang terakhir, ada lagi masa? Sikit, Tuan. Silakan. Okay, saya pecut lagi sikit. Silakan. So, yang terakhir, bugar emosi pasangan. Bercinta kembali. Macam mana nak kembali bercinta, ada banyak cara. Tapi salah satu cara yang saya boleh kongsikan dalam kesempatan yang ada adalah duduk bincang, ataupun kita duduk saya bagi satu contoh lain, carilah buat, dipanggil sebagai pillow talk. Pillow talk ni sebelum tidur suami isteri, saya suka buat benda ni, sembang sekejap. Sembang siapa? Awak dulu kan, saya suka dulu masa awak masa kita awal kahwin dulu, awak buat macam ni kan, kenangan dulu. Yes. Dia bercerita tentang kenangan dulu. Okey, kenapa penting untuk cerita kenangan lalu? Dia begini, dalam kita ni, dalam emosi, berkenaan dengan bijak emosi ni, bila kita bangkitkan kenangan lalu, emosi yang sama akan keluar. Okey, contoh kita cerita tentang bestnya waktu saya kenal awak dulu masa mula-mula kan. Waktu tu best sebab apa? Saya rasa seronok sangat. Emosi tu akan keluar balik, akan dirasai balik. Jadi bila emosi tu rasa balik, itu saya kata terbugar balik emosi cinta. Jadi bila kalau ada masa buka album lama, tengok gambar-gambar lama, itu akan terbugar emosi. Cerita dia panjang lah, kita sambung nantilah. Banyak lagi kita nak tahu ni sebenarnya. Macam mana kita nak bugar lagi apa yang perasaan itu, emosi itu, atau kita mungkin reboot hati kita untuk kita nak reset balik. Ya, untuk reset balik yang terbaik, insya-Allah. Tapi Mona, apa pun ingat pesan apa yang kita bincangkan pada petang ni, iaitu belajar berubah dan juga belajar menerima. Kita ni pun bukannya yang terbaik sangat, tapi kalau ada orang tegur kita, orang cuba nak memberikan yang terbaik tu baling buah kan, sedap kan. Alhamdulillah kita ambil dengan tangan yang baik dan kita betulkan kehidupan kita. Orang yang sedang membetulkan kehidupan adalah orang yang berjaya tu nanti, insya-Allah. Insya-Allah. Dan untuk waktu ini Tuan, kita berterima kasih banyak-banyak. Mungkin tinggal sedikit masa lagi untuk kata-kata terakhir, silakan. Ya, silakan Tuan. Baik, sebagai terakhir insya-Allah,
saya suka meletakkan bahawa jodoh pertemuan Allah temukan kita ni adalah sesuatu yang Allah susun. Bila Allah susun, maknanya itulah yang terbaik untuk kita pada saat ini, ketika ini, waktu ini. Kan? Jadi maknanya dengan mindset sebegitu, jodoh yang Allah tentukan kita yang terbaik pada saat ini, ketika ini, waktu ini, maka kita cuba berikan yang terbaik. Okey. Tapi anda kata sudah tiada jodoh, maknanya itulah yang terbaik. So kita kena faham sentiasa positif dengan Allah, bahawa bila Allah berikan kita contoh perbezaan tadi, sebagai apa? Supaya kita belajar untuk menerima perubahan. Sebab nanti kita kena ingat, suami kita dah berubah sebelum kita kenal. Anak kita nanti kita akan tengok lagi pelbagai perubahan yang kita mungkin jangka tak jangka, faham tak faham nanti. So Allah sediakan kita mungkin untuk berdepan dengan pelbagai perubahan yang pelik-pelik dengan pasangan kita, supaya kita juga bersedia nanti bila ada berlaku perubahan besar pada anak-anak kita kan. Waktu sekolah rendah lain, sekolah menengah lain, bila masuk universiti lain. Jadi bila kita sudah bersedia, kita sudah belajar menerima dengan lebih baik, dalam masa sama kita mengubah juga untuk menjadi lebih baik, maka insya-Allah kita boleh hadapi macam-macam cabaran lah dalam hidup berumah tangga. Sebab bukan isu rumah tangga bukan antara kita suami dan isteri semata-mata, tapi adalah anak-anak nanti yang akan menjadi penyambung generasi kita, insya-Allah. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Semoga apa yang kita dengar ini, kita buka hati minda kita dan tanamkan sebaik mungkin. Dah tanam, kena buat, kena ingat supaya kita ni pun duduk dalam masyarakat yang bahagia, tenang dekat rumah tangga. Orang panggil apa, Mona? Sakinah, mawadah, warahmah. Sebutan saya. Kena cek dengan cikgu Arab. Allah, masya-Allah. Ya, terima kasih banyak-banyak Tuan Ahmad Fazli Abdul Aziz. InsyaAllah Tuan kita akan jumpa lagi, banyak lagi nak bincang ni tentang rumah tangga, banyak lagi solusi yang boleh diberikan, insya-Allah. Kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih juga kepada anda yang terus ikuti rancangan Vaksin Hati yang kita siarkan di setiap hari Isnin jam 5.15 petang. Kena save. Sekarang kena ingat, insya-Allah kita boleh sama-sama belajar, tengok hati minda kita untuk nak memperbetulkan lagi kehidupan kita ini, insya-Allah. Insya-Allah. Terima kasih banyak kepada para pendengar dan terus setia bersama kami di Destinasi IKIM, Inspirasi Infuriah Islami. Penyampai berkaliber, Assalamualaikum junjungan Nabi Muhammad SAW. pengisian bermutu, inspirasi, Inforia, Islami, semuanya di IKIM. Kepada warga negara Malaysia yang berkelaikan, anda dijemput untuk mengisi kekosongan jawatan sebagai juruaudit atau ketua pegawai unit audit dalam grade W48 di Institut Kefahaman Islam Malaysia. Berumur tidak kurang daripada 35 tahun, memiliki ijazah sarjana muda kepujian perakaunan yang diiktiraf oleh IKIM daripada universiti-universiti awam atau kelaikan yang diiktiraf setaraf dengannya, serta berdaftar dengan Ahli Institut Accountant Malaysia MIA. Antara bidang dan tanggungjawab merancang dan melaksanakan audit di IKIM dengan menyediakan pelan audit tahunan merangkumi audit pengurusan, kewangan, prestasi dan pengauditan khas yang ditetapkan oleh Jawatan Kuasa Akaun dan Audit dan Lembaga Pengarah IKIM. Kemukakan permohonan anda kepada Unit Modal Insan atau hubungi 03-6204-6374. Tarikh tutup permohonan sebelum atau pada 22 Januari 2021. Bang, ni campur ni satu lagi. Berapa bang? Okey, kejap. Ni harga dia. Murahnya bang. Package combo kembali lagi. Tempah sekarang sementara masih ada. Hubungi 012-686-9236 atau 0173452564. Tertakluk pada terma dan syarat. Hari tutup permohonan iklan adalah setiap 16 hari bulan pada setiap bulan. Mari adik-adikku, pujilah Allah. Lihatlah alam yang tersergam indah, unggas berterbangan awan berarah, semuanya memuji Allah. Mari adik-adikku,
Lautan terdampar luas, ikan-ikan di lautan, ombak pun berzikir di pantai, semuanya memuji Allah. Allah, 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 ya Allah. Allah, 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 ya Allah. Burung berkicau di rimba raya, air mengalir ke muara, embun menitis di pagi hari, semuanya memuji Allah. Subhanallah, Maha Suci Allah, mari memuji Allah. Allah, ya Allah. Subhanallah, Maha Suci Allah, mari memuji Allah. Allah, ya Allah. Kita memuji kebesaran Allah. Alhamdulillah, pujian bagi Allah. Subhanallah, Maha Suci Allah, segala pujian hanya baginya. Mari kita memuji kebesaran Allah. Alhamdulillah, pujian bagi Allah. Subhanallah, Maha Suci Allah, segala pujian hanya baginya. Lautan terdampar luas, ikan-ikan di lautan, ombak pun berzikir di pantai, semuanya memuji Allah.